Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isha Suhada binti Muhammad dari Kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk penggunaan komunikasi berbudi bahasa antara masyarakat semakin dilupakan masa kini. Berbudi bahasa merujuk kepada tutur kata, kelakuan yang sopan dan santun. Maka secara khususnya budi bahasa merupakan satu elemen wajib bagi setiap individu untuk lahir sebagai insan yang sempurna dari mata masyarakat. Persoalan saya di sini, mengapakah generasi kini kurang memperhatikan sikap berbudi bahasa dalam penggunaan komunikasi harian? Menurut akhbar berita harian yang bertajuk Bahasa Kurang Sopan Ubah Cara Komunikasi Remaja Masa Kini menyatakan bahawa penggunaan ayat-ayat dan perkataan yang kurang sopan dan tidak berhemah ini semakin berleluasa dan menjadi perbualan santai dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja. Malah masyarakat dianggap sebagai gurauan kerana banyak dipengaruhi oleh media sosial. Seharusnya penggunaan perkataan kata kurang sopan dan bahasa kasar ini tidak wujud dalam budaya Melayu. Oleh itu, sudah tiba masanya masyarakat kita memperkasakan kesatuan bahasa dalam kehidupan, kerana masyarakat Melayu memang kaya dengan berbudi bahasa dan nilai-nilai mulia yang sentiasa menjadi pegangan masyarakat sejak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azhar binti Muhammad Nasir dan rakan saya Putri Nur Zulaikha binti Halizan. Baiklah, kami akan membentangkan faktor-faktor generasi kini yang semakin melupakan dan tidak mempraktikkan budi bahasa. Faktor pertama adalah pengaruh media massa. Budi bahasa merupakan elemen penting yang perlu ada dalam diri setiap individu ketika berkomunikasi kerana ia melambangkan peribadi dan sasiah diri. Namun begitu, pada masa kini, budi bahasa tidak lagi dilihat sebagai elemen penting yang menyempurnakan peribadi seseorang, terutamanya dalam pertuturan. Peredaran zaman serta perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menjerumuskan generasi kini ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi komunikasi seperti penggunaan aplikasi WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan aplikasi lain telah menyebabkan generasi muda pada hari ini terpengaruh dengan budaya negatif yang dilihat menerusi aplikasi tersebut. Secara tidak langsung, komunikasi yang dituturkan akan menjadi ikutan individu apabila bertutur dengan individu lain. Dengan dugaan suci Allah Subhanahu bocor. Gila Azman Ali. Best gila dia punya video ni. Kau tahu nak kejap lah. Hello. Guru, kau kat mana? Sini lambat sangat ni. Aku dah lama tunggu kau kat sini kot. Cepatlah, aku dah nak gerak dah ni. Kau kejap lagi kau ni. Betul lah dia. Jadi kita ni kena tegur, kita ni sebagai manusia perempuan pula tu, jagalah bahasa tu. Tahu tak bahasa tu melambangkan kepribadian kita? Lah kak, orang zaman sekarang benda biasa je cakap benda tu. Akak je yang sensitif sangat cakap benda tu. Cakap bodoh je pun kak. Kan yang orang lain pun tetap tak boleh. Kita ni manusia, kenalah jaga akhlak tu. Kita perempuan pula tu, lagilah kena jaga. Tak baik, ini mesti terpengaruh dengan apa yang media sosial sebarkan. Oleh itu, berdasarkan babak itu tadi, golongan belia kini perlulah menyedari serta menghentikan budaya yang meruntuhkan amalan berbudi bahasa yang telah lama disemai dalam diri setiap individu. Komunikasi dengan pertuturan yang baik merupakan amalan yang melambangkan jati diri setiap individu. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan generasi kini kurang berbudi bahasa apabila berkomunikasi dengan masyarakat adalah kerana mereka tidak mahir dalam menggunakan kata panggilan dan sapaan secara formal atau tidak formal dalam komunikasi seharian. Keberkesanan komunikasi secara lisan atau bertulis, secara bersemuka atau di dalam platform seperti internet itu sangat penting bagi seseorang agar maklumat yang cuba disampaikan kepada orang lain dapat difahami dengan mudah dan tidak berlaku salah faham antara kedua-dua pihak. Komunikasi dalam keadaan formal atau tidak formal masing-masing mempunyai peraturan yang berbeza dari segi penggunaan bahasa, kata panggilan, kata sapaan dan gerak laku. Sebagai contoh, bagi urusan di khalayak ramai seperti jual beli di pasar atau di kedai makan, masih perlu dijaga kesesuaian penggunaan kata sapaan dan budi bahasa. Dalam keadaan ini, sapaan yang neutral seperti cik atau saudari, encik dan saudara lebih wajar digunakan.
Orang tua pula belum tentu sesuai dan menerima apabila disapa dengan panggilan pakcik atau makcik kerana ia mungkin tidak gembira disapa dengan cara itu. Maka, panggilan encik dan puan lebih wajar digunakan untuk menyapa orang berumur yang tidak kita kenal. Dalam konteks komunikasi lisan secara formal, penggunaan bahasa yang digunakan hendaklah dipilih dengan berhati-hati dan menepati adab sopan yang berkaitan dengan sistem sosial. Contohnya, penggunaan kata ganti dan kata panggilan hormat serta pangkat hendaklah menurut sistem yang telah disahkan oleh pihak berkuasa. Jika diperhatikan, remaja zaman kini sangat tidak menitik beratkan penggunaan kata panggilan dan kata pangkat secara betul. Bukan itu sahaja, remaja pada zaman ini juga mudah tersasul apabila berkomunikasi dengan tidak mengendahkan pemilihan kata yang baik, penggunaan bahasa yang sopan, beradab dan halus serta mudah difahami oleh orang lain. Kesannya, masyarakat memandang rendah kepada golongan ini lalu kurangnya keberkesanan dalam komunikasi. Oleh itu, perkara seperti ini perlu dipupuk dalam kalangan remaja agar keberkesanan pada komunikasi harian terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mazaki dan rakan saya Radia Tabaria Bertanggan akan membentangkan faktor yang terakhir iaitu pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya juga turut menjadi punca generasi kini kurang mempraktikkan amalan berbudi bahasa dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini dikatakan demikian, remaja pada zaman kini mudah terpengaruh dengan rakan sebaya mereka kerana mereka lebih kerap menghabiskan masa bersama rakan-rakan. Jadi, pergaulan bebas antara rakan sebaya yang bermasalah akan menyebabkan remaja mudah terpengaruh dengan gejala kurang baik seperti kata kasar dan kesat sesama mereka sendiri. Adik sekali ni, cukup balik. Kacau je, menyusahkan je. What's it? Tak rasa? Aku penat dah tadi. Dari aku lambat sikit. Jalan jam buku. Sorry. Oh, ni hang jantung lah weh. Aku tak nak jantung pun. Jalan jam buku betul tak? Bukan doktor kan? Bukan doktor mana? Alah, nak je lah hybrid. Aku kan orang kaya berdua. Aku biasa je. Tak rasa lah korang. Macam-macam. Betul. Tapi mak dia nak hybrid tu pun nak kan? Kau kata orang ibu lah. Bodoh kau menipu ni tadi. Sabar, jangan aku balik Sabar. Ibu kesian dulu kat belakang tu kau sebenarnya seorang. Ini tolong. Kita tolong lah, kita sabar. Kau tak mahu cakap aku lah belakang. Kau tolong. Kesian ibu kat datang dulu. Okey lah. Penggunaan bahasa yang tidak sopan ini juga akan menjejaskan keberkesanan komunikasi di antara masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan bahasa yang tidak sopan ini akan menimbulkan rasa tidak senang, salah faham dan mampu mencetuskan pergaduhan di antara satu sama lain. Oleh itu, remaja haruslah bijak membicarakan agar tidak mudah terpengaruh dengan perilaku mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Nurhatasha binti Idola yang bernombor matrik 066208. Kesimpulannya, perkembangan zaman yang semakin canggih dari semasa ke semasa menimbulkan pelbagai faktor yang menyebabkan generasi kini kurang mempraktikkan sikap berbudi bahasa dalam komunikasi harian. Dengan itu, faktor-faktor yang wujud menyebabkan budaya masyarakat semakin merosot. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, haruslah sedar dan mempelajari serta mempraktikkan semula penggunaan komunikasi yang betul dan saling menerapkan perkataan yang berbudi bahasa dalam perbualan harian. Sebagai contoh, pengaruh media massa yang berlaku pada hari ini jika diperhatikan amat berkait rapat dengan nilai hidup sesuatu masyarakat, keluarga dan individu. Penyelesaian dan pendekatan perlulah dilaksanakan menerusi pelbagai program seperti penerapan dan peningkatan nilai murni di kalangan masyarakat, terutamanya kepada generasi pada masa kini. Oleh itu, sama-samalah kita memupuk nilai murni serta mempraktikkan amalan berbudi bahasa dalam komunikasi harian agar amalan ini dapat diamalkan sehingga ke generasi akan datang.